Didik TV KPM. Okey, pada segmen kedua ini kita akan terangkan tentang organ pembiakan manusia dan juga fungsinya. Tetapi sebelum itu Irfan, saya rasa kita nak kena imbau semula apa yang kita dah belajar pada sebelum-sebelum ini. Baik. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang perkumuhan, tentang perenyah tinjaan, kita juga dah belajar tentang pernafasan. Okey, kesemua organ-organ ni contohnya kalau perkumuhan, organnya ialah contohnya kulit, Betul. kan, paru-paru kita. Kalau organ penyatinjaan pula melibatkan usus besar dan pernafasan melibatkan paru-paru. Kesemua organ-organ ini sama sahaja lelaki dan juga perempuan. Betul. Tetapi untuk organ pembiakan berbeza Irfan. Berbeza? Itu yang membezakan jantina antara lelaki dan perempuan. Betul. Baik, ini yang seperti Irfan nampak pada slide kita sekarang ialah organ pembiakan manusia. Irfan rasa ini organ pembiakan manusia bagi lelaki ataupun perempuan? Yang Irfan tengah tengok sekarang ni adalah untuk lelaki, cikgu. Okey, ini ialah organ pembiakan bagi lelaki. Betul Irfan. Okey, yang kedua pula? Yang kedua semestinya ini adalah organ pembiakan manusia untuk perempuan. Seperti yang saya katakan tadi, untuk organ pembiakan manusia bagi lelaki dan perempuan berbeza. Dan daripada gambar rajah ini pun, dengan jelas sebenarnya kita dah nampak dah perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Betul. Jadi kita teruskan lagi pada hari ini, ya murid-murid, tentang organ pembiakan lelaki dan perempuan. Jom kita mulakan. Okey, baik. Kita mulakan dengan organ pembiakan lelaki, di mana organ pembiakan lelaki yang kita perlu ketahui ialah ada dua. Yang pertama ialah zakar dan yang kedua ialah testis. Terus ingat dia lah minda. Baik, ada ingat. Okey. Seterusnya kita perlu juga tahu tentang fungsi bagi kedua-dua organ yang utama ini. Yang pertama ialah testis. Testis. Okey. Irfan kena ingat. Baik, testis ialah tempat di mana sperma dihasilkan. Okey. Jadi Irfan dapat fikir tak apa itu sperma buat masa ni? Sperma ini buat masa sekarang Irfan boleh katakan ia dapat membantu dalam proses untuk membuat anak, cikgu, untuk melahirkan anak. Betul tu. Betul kan? Tapi nanti kita akan teliti lebih lagi. Boleh. Dan yang kedua ialah zakar. Dan fungsi zakar ialah untuk menyalurkan sperma ke organ pembiakan perempuan. Okey, cukup untuk organ pembiakan lelaki. Ada dua. Sekarang kita akan teruskan kepada organ pembiakan perempuan pula. Silakan. Baik. Organ pembiakan perempuan dia agak komplit lah. Okey, lebih banyak lagi yang kita kena tahu lagi. Jadi dia ada 4 yang utama. Yang pertama ialah uterus. Okey, uterus kalau kita tengok kat situ ruangnya berbentuk seperti V dan agak kecil. Kalau dalam bahasa biasa yang kita gunakan ialah rahim. Kalau kita sebut kadang-kadang uterus kita tak tahu, tapi sebenarnya ia adalah rahim. Baik. Okey, yang kedua ialah tiup falopio. Okey, Irfan cuba tengok gambar tu, tiup falopio ada dua. Ada dua, cikgu. Di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Ya, betul. Jadi maksudnya tiup falopio perempuan ni ada dua lah. Sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Seterusnya ialah faraj di bahagian bawah dan seterusnya ialah ovari. Cuba tengok. Ovari pun ada dua juga, cikgu. Betul Irfan. Jadi maksudnya seseorang perempuan itu memiliki satu pasang ovari iaitu di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okey. Saya tak nak Irfan tengok slide. Cuba Irfan ulang semula. Baik. Keempat-empat tu. Okey. Ini untuk organ pembiakan perempuan, cikgu. Ya, perempuan. Yang pertama kita ada uterus. Okey. Yang kedua kita ada tiup falopio. Betul. Yang ketiga kita ada ovari. Ya. Yang terakhir kita ada faraj, cikgu. Ya. Okey, bagus nampaknya Irfan, perkembangan yang baik. Sekarang kita nak tahu pula fungsi-fungsi untuk organ pembiakan perempuan. Jom. Okey, yang pertama ialah ovari. Tempat di mana ovum ataupun telur dihasilkan setiap bulan. Ovari, tempat ovum ataupun telur dihasilkan. Cikgu, Irfan ada soalan, cikgu. Ya. Maknanya di sini setiap wanita akan ada 2 ovum setiap bulan. Ke macam mana, cikgu? Okey, sebenarnya kebanyakan perempuan, saya gunakan perkataan kebanyakan, kebanyakan perempuan akan menghasilkan 1 ovum sahaja dalam tempoh 1 bulan. Tetapi ada masa-masa tertentu perempuan dapat menghasilkan 2 ovum. Okey. Baik. Faham?
Okey, seterusnya kita pergi kepada faraj. Faraj ialah saluran yang menerima sperma daripada zakar. Dan yang seterusnya juga ialah tiub falopio. Tiub falopio ni yang menyambungkanlah daripada uterus kepada ovari tadi. Ovari. Okey. Dan di situlah berlaku proses persenyawaan di antara sperma dan juga ovum. Ovum. Okey. Dan akhir sekali ialah uterus. Uterus ialah tempat di mana untuk embrio berkembang dan membesar. Dan uterus tadi saya cakap dikenali juga sebagai apa? Rahim, cikgu. Rahim, cikgu. Tapi cuba Irfan tengok. Saiz uterus tu kecil kan? Betul, cikgu. Kalau kita lihat memang kecil sahaja. Macam mana kita nak bayangkan bayi ataupun fetus untuk berkembang di situ? Okey. Baik, saya terangkan. Sebenarnya uterus ni dia boleh mengembang. Fleksibel, cikgu. Ya, fleksibel. Mengikut saiz bayi ataupun saiz fetus yang akan membesar di dalam ruangan uterus tersebut. Baik. Okey, dapat tak di situ? Dapat, cikgu. Sekarang Ifan dah faham dah. Kenapa sebenarnya dia perlu rapat pada bayi? Sebenarnya untuk memberikan perlindungan kepada fetus tersebut. Okey. Okey, sekarang ni saya rasa Irfan mesti dah dapat gambaran tentang fungsi dan juga organ perbedakan lelaki dan perempuan. Betul. Sebelum kita buat aktiviti ni, secara lisan, Okey. saya munculkan soalan pada Irfan. Irfan cuba jawab. Okey, insya-Allah kita bagi apakah cuba. organ perembiakan bagi lelaki? Bagi lelaki kita ada dua. Yang pertama adalah zakar dan yang kedua adalah testis. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Sekali lagi. Yang perempuan ada 4 tadi. Apa dia, Irfan? Yang pertama kita ada faraj, yang kedua kita ada tiub falopio, yang ketiga kita ada uterus, maafkan saya, dan keempat kita ada ovari. Okey. Okey. Baik, seperti yang Irfan nampak, di sebelah Irfan tu ada organ pembiakan manusia. Okey. Ada 2. Okey, mana satu yang lelaki, mana satu yang perempuan? Tunjukkan pakai tangan je, Irfan. Baik, kalau kita lihat di sini, Irfan nak ajak juga kawan-kawan di rumah untuk teka dulu yang mana satu perempuan dan yang mana satu untuk lelaki. Jadi, kalau kita lihat gambar ni, yang berada di kiri Irfan adalah untuk lelaki. Betul. Dan di kanan Irfan adalah untuk perempuan. Okey, apa lagi Irfan? Saya nak Irfan tolong labelkan. Saya dah bagi panduan di bawahnya. Tulis saja di ruangannya. Baik, jom kita mulakan dengan organ perbedakan bagi lelaki dulu, boleh? Okey, baik. Kalau kita boleh lihat gambar di sini yang cikgu telah labelkan ini semestinya okey, testis. Testis saya tulis dulu. Okey, yang satu lagi? Yang lagi satu pun testis jugalah, cikgu. Cikgu, habis? Macam mana ni, Irfan? Kedua-duanya testis. Kita ada 2 sistem pembiakan lelaki. Itulah tu, ada 2. Macam cakap tadi ada testis dan juga zakar, cikgu. Okey, tolong labelkan zakar. Tarik sendiri, Irfan. Kita nak tengok. Baik. Irfan kreatif tak? Baik, Irfan tarik sikit. Okey, ini adalah zakar. Okey. Tahniah, Irfan. Jadi Baik. saya nak bagi Irfan ganjaran, ganjaran. berbentuk rama-rama, Baik. Irfan. Okey. Okey, jadi sekarang saya bagi 1 sebab Irfan dah betul bahagian organ pembiakan lelaki. Okey. Okey, sekarang saya nak Irfan lengkapkan organ pembiakan perempuan pula. Baik, jom kita mulakan satu demi satu. Dan di bawah ini kita okey, Irfan ingat ini adalah faraj. Okey. Yang di bahagian ini, Abang Irfan nak minta tolong, okey, adik-adik yang tengah menonton di rumah, yang ini adalah ovari. Okey, bagus, Irfan. Yang di atas ni, kalau dia sebentuk dia pun kita dah tahu dah bentuk apa. Ini adalah tiub falopio. Okey. Kita tulis dulu kat sini, tiub falopio. Ejaan kena jaga juga, jangan salah. Betul tu. Dan yang terakhir sekali kita ada di sini adalah uterus, ataupun dalam bahasa mudahnya kita boleh sebut sebagai rahim. Tapi untuk pengajaran kita lebih tekankan menggunakan perkataan Uterus lah. Ini dari bahasa saintifik. Okey, yang perempuan pun Irfan betul semua. Betul semua, alhamdulillah. Okey, jadi saya berikan 1 lagi. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey, sekarang ni saya di atas meja tu ada label-label yang Irfan perlu padankan. Zakar, testis, faraj, tiub falopio, uterus, ovari dengan fungsinya. Silakan, dengan Irfan. fungsinya. Okey, sedikit sukar soalan ini. Tapi cikgu, apa kata kita kelaskan dulu? Yang mana satu organ pembiakan lelaki dan juga perempuan. Boleh, cikgu? Wah, bagus, Irfan. Okey, mana lelaki, mana perempuan? Baik.
Dua di atas ni zakar testis adalah untuk lelaki, cikgu. Betul. Dan faraj, tiuk falopio, uterus dan juga ovari adalah untuk perempuan. Terbaik, Irfan. Okey, Alhamdulillah. tapi tak cukup terbaik sekarang. Kita nak Betul. buktikan Ha. dengan melabelkan fungsinya, Irfan. Sama ada Irfan fokus ke tidak, faham ke tidak tadi. Jom kita mulakan dengan yang pertama. Zakar. Zakar ni untuk apa sebenarnya? Okey, kita lihat dulu apa yang antara pilihan yang ada. Okey. Kita lihat dulu pilihan jawapan yang ada. Kalau zakar ni, cikgu, seperti yang cikgu katakan tadi, fungsinya adalah untuk menyalurkan sperma kepada faraj, cikgu. Okey, Okey. teruskan Teruskan dulu. Cikgu tak nak bagi jawapan lagi, tak Teruskan apa. dulu, Irfan nanti akan kita cuba semak. dulu. Okey. Baik. Murid-murid di rumah dah mengangguk, dah menggeleng, dia tengok je. Okey, kita buat Okey. sama-sama ya. Irfan nak Okey. ajak semua untuk buat sama-sama dengan Irfan Baik. sekarang ni. Okey. Yang kedua adalah testis. Okey, testis ni seperti you cakap tadi, ia adalah untuk menghasilkan sperma. Okey, bila dah hasilkan baru disalurkan melalui zakar. Okey. Seterusnya faraj. Apa fungsi farajnya? Okey, fungsi faraj adalah untuk Saya tak susun ikut susunan jadi betul. betul. Irfan kena cari sini sebenarnya tadi. Ya, Okey. betul. Baik, Irfan jawapannya adalah menerima sperma daripada zakar. Okey, seterusnya tiup falopio. Okey, tiup falopio ni apa tadi cikgu cakap? Okey. Cuba ingat. Cuba ingat dulu. Kalau tak ingat mungkin boleh buat yang seterusnya dulu. Okey, boleh. Okey, seterusnya Irfan buat yang uterus dulu. Uterus yang Okey, lebih mudah kan? Uterus dulu. Uterus adalah tempat fetus membesar. Fetus. Fetus sebutannya. membesar. Ya. Okey. Baik. Dan ovari. Kalau ovari, kena ingat satu lagi perkataan iaitu ovum. Jadi ovari, ovum di sini fungsinya adalah menghasilkan ovum. Okey, Irfan lekatkan dulu. Dan jadi fungsi tiup falopio sebenarnya adalah menjadi tempat percantuman antara ovum dan juga sperma, cikgu. Okey. Sekarang ni Irfan dah siap, tetapi Irfan belum tahu adakah jawapan Irfan betul atau tidak. Jadi cikgu, jom kita lihat sama-sama. Okey, saya akan semak satu persatu. Silakan. Zakar menyalurkan sperma kepada faraj. Okey. Testis menghasilkan sperma, betul. Faraj menerima sperma dari zakar. Baik. Okey. Tiup falopio pun betul, tempat percantuman ovum dan sperma. Uterus, tempat fetus membesar. Ovari menghasilkan ovum. Okey. Bagus Irfan. Semua betul Semua jawapan betul. ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya Irfan dapat Okey. memahami organ pembiakan dan juga fungsi bagi setiap organ pembiakan lelaki dan perempuan. Jadi apa lagi Irfan? Saya akan memberikan satu lagi mata ganjaran untuk Irfan. Dapat Okey. lagi satu ganjaran untuk saya, alhamdulillah. Okey, setakat ni saya dah Irfan dah memperoleh 3 mata ganjaran bagi Okey. topik yang pertama tadi. Okey? Baik, dan itulah dia serba sedikit mengenai organ pembiakan manusia, okey, untuk lelaki dan juga perempuan. Didik TV KPM